Adakah orang beriman dengan orang yang fasik itu sama? Tak sama. Tidak sama. Dan salah satu untuk kita menilai diri kita dengan yang lain, terutamanya melalui subuh ini, untuk menilai sifat mereka yang beriman dengan mereka yang munafik. Tadi fasik, yang ini munafik adalah melalui solat subuh ini. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat isyak dan subuh antara solat yang berat untuk dilakukan oleh orang munafik. Dan kebanyakan mereka tak laksanakan ini. Kita pun pelik, kenapa orang munafik ini solat juga betul. Orang munafik berpakaian macam sahabat-sahabat. Orang munafik bersolat, kadang-kadang duduk depan daripada yang lain. Itu sifat munafik. Sebab di luarnya, munafik ini di luarnya menzahirkan macam orang Islam, tapi dalamnya adalah orang munafik. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat laksanakan farduan subuh ini. Tadi saya minta maaf. Di kalangan kita yang hadir ni, saya nampak tadi macam tak nak laksanakan sembahyang sunat sebelum subuh. Tak tahu sebab kita pun masih panjang, mungkin nak berehat sebab solat subuh. Cuma untuk kita memahami kedudukan ini, solat subuh kita tahu fadilat, semua orang tahu, adalah solat sunat subuh. Sunat, bukan subuh, bukan fardu subuh. Solat sunat subuh adalah lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Tuan-tuan sekalian, kita hidup ni apa yang kita cari? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Cari harta, cari kemewahan, cari kuasa, cari keseronokan. Apa sahaja kalau kita kumpulkan, solat sunat subuh mengatasi segala-galanya. Bila kita faham macam tu, takkan kita nak tinggalkan, takkan kita nak biarkan, kerana dia lebih baik pada apa yang kita cari dalam hidup kita ini. Itu baru sembahyang sunat qabliyah subuh. Sembahyang fardu subuh ni tak terkira. Sebab itu tips yang ustaz-ustaz kita bagi adalah dalam pelaksanaan solat ini, kita kena aim solat sunat sebelum subuh. Jangan aim solat fardu subuh. InsyaAllah, bila aim kita macam tu, segala automatik fardu subuh ini dalam genggaman kita. Kalau kita terlepas pun, kita ada tersangkut lagi fardu subuh tersebut. Tapi kalau kita aim solat fardu subuh, kalau terlepas itu sunat qabliyah subuh, peluang untuk kita terlepas adalah amat besar. Oleh itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita hargai kehidupan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita cari apa yang Allah Subhanahu wa taala beri untuk akhirat kita. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, kita jangan sekali lupa tentang keperluan kita di dunia ini. Kerana pegangan kita yang ada akidah ini bukan dunia untuk dunia, bukan akhirat untuk akhirat, tapi pegangan kita adalah dunia untuk akhirat. Dunia ini untuk akhirat. Bila dunia ini untuk akhirat, kita akan manfaatkan kesempatan ini. Sebab tu Rasulullah SAW mengingatkan kita bahawa dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercucuk tanam untuk menuai hasilnya di akhirat nanti.
Bila kita faham perkara yang kedua ini, bila kita faham, kita akan merasai kehidupan kita di atas dunia ini amat bermakna. Bila begitu kedudukannya, masakan kita orang Muslim yang ada akidah nak melepaskan kehidupan kita begitu saja. Semua yang kita buat ni ada maknanya, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari situ lahirlah macam-macam semangat kita untuk memanfaatkan kehidupan kita ini sebenarnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam sistem agama kita letakkan ada apa dia katakan hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, yang semuanya itu adalah jalan-jalan yang membolehkan kita mengumpulkan bekalan untuk bertemu dengan akhirat kita. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, kamu kena terima, kamu kena masuk, kamu kena praktikkan Islam ini keseluruhannya secara komprehensif agama ini. Lalu dilebarkan kepada kita, ada yang berkaitan dengan akidah, ada yang berkaitan dengan syariat, ada yang berkaitan dengan akhlak. Lalu datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilm fariidatun ala kulli muslim." Dalam bahasa yang lain, muslim wal muslimat, wajib kita menuntut ilmu, kerana dengan ilmu lah akan menjuruskan. Dengan ilmu akan kita nampak apa manfaat dunia ini dalam kedudukan kita sebagai muslim. Dengan ilmu akan membetulkan solat kita. Dengan ilmu akan membetulkan jurus matlamat kita. Ini kita tengok antara kegagalan kita. Kegagalan kita muslim ini, kita compare dengan generasi dulu. Kita kena COVID, sekarang ni masih lagi kita rasai. Berapa banyak peningkatan berlaku dalam depression di kalangan kita orang muslim. Hatta meningkat kes-kes bunuh diri. La haula wala quwwata illa billah al-azim. Kenapa jurus matlamat hidup tidak jelas? Matlamat hidup kita ini tidak jelas. Untuk apa kita hidup? Kenapa kita hidup? Dan ke mana akhirnya? Bila matlamat hidup tidak jelas, apa-apa ketentuan Allah, sama ada berbentuk kebetilan, sama ada berbentuk musibah, dan seumpamanya tidak dapat diurus dengan sebaik. Sepatutnya kita boleh urus muslim. Bila kita tahu kita ni minallah, kita ni datang daripada Allah, datang daripada syurga. Kita semua ni datang bermula daripada syurga. Syurga itu tempat asal kita. Allah Subhanahu wa taala turunkan kita ke dunia ini untuk kita bentuk jalan hidup ala siratul mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Untuk membolehkan kita nanti kembali kepada syurga juga. Tapi kalau kita tak urus dengan sebaik-baiknya, kita akan menyimpang. Lantas diberi panduan kepada wa hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Ini jalan yang lurus, maka kamu kena ikut. Wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Nanti kamu akan bertempiaran, berpecah. Tidak sampai tuju kepada matlamat.
Ini pentingnya diwajibkan kita mempelajari tentang akidah. Akidah bukan untuk hafazan. Akidah untuk penghayatan. Kita tengok, tuan-tuan mungkin tengok video saudara Abius. Subhanallah. Itu sebenarnya akidah. Itu sebenarnya akidah. Mungkin dia tak hafal pun sifat 20. Mungkin dia tak tahu pun apa ni Rabbaniyah. Apa ni 3 serangkai. Mungkin tak tahu pun uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Mungkin tak tahu pun. Tetapi tengok cara dia penjelasan, insya-Allah. Saya dalam kedudukan ini pun rasa Allah jauhnya. Kita nak keluar nanti hilang nasib kita pun dah menyembah dah. Tu. Baru diuji dengan hilang tu ya. Hilang sebab apa? Kita tak faham. Tak faham akidah. Kerana itu bila kita teliti tuan-tuan sekalian, pentingnya akidah. Sehingga 13 tahun Nabi masak dengan akidah ni. Nak tanam. Sebab tu generasi dulu kenapa kita selalu sikit generasi? Ya, sebab generasi yang diiktiraf as-sabiqun al-awwalun, mereka yang diiktiraf hidup dunia ini untuk akhirat. Jadi kita kena modelkan kepada mereka untuk kita dapat pedoman panduan ini dalam hablum minallah, hablum minas. Jadi kita Muslim ini banyak khazanah yang perlu kita. Akidah kita mengajar semuanya daripada Allah. Yang berlaku adalah takdir Allah. Semua yang berlaku ke atas kita semua kebaikan. Sebab tu akidah kita mengajar kita baik ke, tak baik ke, mengembirakan ke, menyedihkan kita ke, ataupun menderitakan kita, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanallah. Tidakkah itu akan melapangkan dada kita? Tidak akan berlaku depression dalam kehidupan kita ini. Kenapa berlaku tekanan? Kenapa? Kerana tidak menghayati itu. Kerana rasa ini aku. Ini cita-cita aku. Ini kehendak aku dan aku kena capai. Ini harta aku. Semua aku. Sedangkan semua aku itu adalah sifat syaitan. Membawa sifat takabur. Jadi Rasulullah SAW mengajar kita. Ajaban li amri muslim. Hebat sungguh orang Islam ini. Bila dia dapat apa yang dia hendak, benda-benda baik, syukur dia. Syakarullah. Dia bersyukur pada Subhanahu wa ta'ala. Dapat naik pangkat, alhamdulillah. Dia ingat ini adalah anugerah Allah, Allah beri pada kita. Yang tak kahwin dapat kahwin, alhamdulillah boleh kahwin. Dan tak ada anak, dapat anak, alhamdulillah. Najar kita bersyukur. Lalu saban hari kita dilatih. Mulakan dengan kalimat alhamdulillah, allazi ahyani ba'da amatani wa ilaihi nusyur. Syukur Allah, aku bangun tadi. Aku boleh hidup semula. Syukur. Nak makan, alhamdulillah. Lepas makan, alhamdulillah allazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tertib itu diajar untuk kita sentiasa kaitkan dengan Allah. Bila ditimpa musibah, memang kehidupan kita macam tu. Kita kena set minda kita hidup ni bukan manis sentiasa. Akan pahit, akan luka. Bila ditimpa musibah, benda-benda yang kita tak nak, tak suka, sabar, ingat itu daripada Allah. Dan pasti ada sesuatu yang baik di balik apa yang berlaku. Ini kelemahan kita sebenarnya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dalam kesempitan yang sempit, dalam kesempatan yang terlalu sempit ini,
Itulah beberapa perkara yang perlu kita pegang, bahawa agama kita ini sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Agama kita sudah komplit. Madangani semua kehidupan kita. Kegagalan kita dalam untuk menterjemah agama itu dalam kehidupan ini. Orang dulu berjaya kenapa? Hidup susah tapi happy. Kenapa? Jelas. Ada tuju dan pegangannya jelas. Jadi kesempatan ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita balik fikir. Semua kita balik fikir. Kita berfikir, aku cari apa hidup aku ni, aku cari apa? Aku cari apa? Bila kita faham itu, dapat jawapannya, insya-Allah dalam posisi mana pun kita akan berfungsi dengan baik. Bila kita dapat pegang dunia ni peluang sebenarnya. Saya dalam kedudukan saya ini kena usahakan supaya anggota-anggota kita hala tujunya ke arah itu dan dimempraktikkan agama ini dalam perkhidmatan dia. Senang? Memang susah. Memang dunia ini susah. Kita kena pegang tu. Jangan kata dunia ni kapet merah. Tak. Dunia ni pernah dengan duri, liku dan sebagainya. Duri, liku itulah yang akan apa? Yang akan kita berusaha, berikhtiar, perah tetap, berjaga malam dan sebagainya. Manisnya semuanya itu adalah ruang-ruang pahala kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi semua kita dapat fungsi untuk menuju mardhatillah, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saja untuk pendekatan kita bersama. Pertama, kita kena tahu matlamat hidup kita. Yang kedua, bahawa agama kita sudah menghidangkan kita segala-galanya untuk melengkapkan kehidupan kita ini sesuai dengan fungsi kita, dijadikan hamba dan khalifahnya di atas muka bumi ini. Yang ketiganya, usahakanlah supaya kita dapat kembali kepada tempat asal kita, syurga, dengan mencontohi mereka yang telah diiktiraf radhiyallahu anhum wa radu anhu, mereka yang telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan lupa dengan ilmu. Ikra itu medium untuk kita dapat ilmu. Sentiasa kita hidupkan ini, membaca, mengkaji, menganalisis, merenung, supaya minda kita ini berjalan. Kita dapat mencernakan minda kita. Satu anugerah agung. Kalau tidak, kita akan keluh, kita akan lesu, kita akan mudah patah semangat. Sedangkan perkara itu sepatutnya tidak berlaku bila kita ada akidah. Bila kita buat sadar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita akan memiliki satu kekuatan dalaman dan luaran yang tidak ada kepada pihak-pihak yang lain, terutamanya mereka yang tidak beriman. Mereka tidak ada. Jadi sama-sama kita bina kekuatan yang telah diberikan ini untuk kita menuju keredaan Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kurang daripada kelemahan saya sendiri. Aku qouli hadza. Terima kasih dengan kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan kita boleh berjumpa lagi mungkin dalam arena yang berbeza pula dengan apa yang kita lalui pada pagi ini. Terima kasih semua.